So make sure sebelum awak gunakan ESP8266, pastikan awak install dulu. Dia ada beberapa step 3 atau 4 step. So step yang pertama, awak klik pada file, klik pada preferences, okey. Di bawah ini bahagian additional board manager ini, kalau untuk yang baru pakai, memang di sini kosong Jangan risau, kenapa tak ada macam sama saya ni, memang tak ada. Awak kena klik pada tepi ni, copy link yang saya bagi tadi tu, ini, dan paste dekat sini. Jangan tertinggal pula Jangan tertinggal N ke apa, nanti dia tak boleh baca awak punya ESP8266. Lepas paste, awak klik saja OK dan klik lagi-lagi OK. Dah, itu step pertama, dah settle. Step kedua, OK, awak klik tools, OK. Pergi kepada board, klik kepada board manager. OK, bila klik kepada board manager ni, awak kena bersabar sikit. Sebab dia akan loading library. OK, dia akan loading library ni. Dia akan lambat sikit lah. Tengok di bawah ni. OK, saya dah banyak library, so saya boleh cepat lah. Mungkin kalau yang baru tu mungkin baru nak keluar. Dah keluar dah? Dah keluar. OK, awak type ESP8266. Lepas tu tekan enter. Kalau tak enter pun dia akan keluar. So untuk saya ni, saya dah install lah. Tengok di sini. Saya punya status dah install. Tapi untuk pengguna ESP8266 yang baru, awak kena klik install kat tepi tu. Okay. Klik install. Dah Puan. Dah? Dah install? Okay. Step ketiga. Klik pada tools. Okay. Ni Tools. Step ketiga. Klik pada board. Okey, cari ni ESP8266 ni. Okey. Kemudian cari nama board awak. Board yang awak gunakan, saya assume awak gunakan ESP not MCU1 mana satu? Ni. ESP12E modul. 12E modul. So klik pada itu. Pengguna Arduino, kalau awak gunakan Arduino, make sure awak pilih Arduino yang ni, Arduino Uno. Tapi kalau awak bertukar board, make sure awak pilih balik yang ini, ESP12E modul. Yang itulah, that mean awak switching board mana yang awak gunakan. So saya tekan di sini. Kalau tengok di sini dia akan keluar, itu adalah Node MCU 12E Okey, yang sudah awak boleh try pilih port untuk awak punya ni. Saya punya tadi COM5. COM5 kan, tengok asal di sini dia COM3. Kacau betul lah ni. Okey. Yang ni adalah COM3. Ayuh, kelas anak saya ni. Okey. Ini adalah tools. Sekarang ni saya pilih port COM5. Okey. COM5 secara automatik dia dah bertukar di sini. So maksudnya sekarang ni saya dah bersambung. Okey. Terusnya, okey. Yang ni lah unable to connect. Antara benda yang selalu dia punya troubleshooting method. Kalau tak boleh connect juga, tak boleh detect, install driver yang saya bagi semalam tu, tukar kabel, restart, unplug dan plug. 4 benda ini buat ulang. Saya pernah buat sampai 3-4 kali restart laptop baru dapat detect. So awak jangan hairan kita bermain dengan hardware. Dia memang kadang-kadang pening manusia pun boleh pening patah lagi benda. Okey, so ini adalah proses troubleshooting yang biasa dibuat lah So persoalannya sekarang, do you really need to have impressive programming skill to use Arduino ataupun Node MCU? Perlukah awak perlu ada programming skill? Perlu sedikit ke perlu banyak? Rasa-rasa awak. Yang ni. So sebab kalau sekarang ni budak sekolah pun dah boleh buat guna Arduino. Jadi diorang pun belum belajar programming macam kita belajar masa SEM2 So sebenarnya kalau awak ada asas programming tu pun kira macam adalah satu advantage untuk awak. Awak tahu macam mana nak declare, awak tahu macam mana nak gunakan looping tu, if, else, do, while. Itu adalah kelebihan kalau awak boleh gunakan supaya awak boleh edit satu-satu coding dengan cepat. Tapi kalau tak boleh, awak kena betul-betul pandai cari mana satu yang sesuai dengan projek awak. Okey, yang itu adalah kenapa kadang-kadang orang yang tak belajar programming pun boleh buat projek yang hebat-hebat. Okey, dia perlukan apa yang diperlukan satu. Yang pertama sekali awak kena study jenis sensor dan output yang awak gunakan bila awak buat satu-satu projek. Seperti yang saya kata tadi, awak gunakan banyak daripada awak yang gunakan sensor jenis analog So
So bila gunakan sensor jenis analog, awak kena tahu apa nama sensor tu, cari datasheet sensor tu, datasheet. Siapa di sini yang tak tahu apa itu datasheet? Bagi tahu saya dengan jujur. Tahu tak apa itu datasheet? Sheet Yang apa? tak tahu? Tahu. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. So datasheet contohnya saya cari untuk ultrasonic datasheet Sonic datasheet. Awak type saja di Google. Contohnya awak tahu awak pakai sensor ultrasonic. Type ultrasonic datasheet. Tengok berlambak. Model apa? HCSR04. Ini pun banyak juga komponen. SparkFun. Ni contoh saya klik satu. Datasheet ini, ini contoh datasheet Dia menceritakan tentang datasheet ni. Tengok dia bagi tahu. Yang ni dia perlukan 5 volt power supply. Dia ada trigger pulse input, echo pulse output, 0 volt ground. So dia bagi di sini parameter elektrik dia, elektrik parameter dia. Sini dimension dia besar berapa. Tengok di sini maximum range 4 meter. 4 meter itu maksudnya jarak yang boleh dikesan oleh ultrasonic sensor ni adalah 4 meter which is equal to 400 cm. Minimum 2 cm. So, detail sebegini sangat-sangat penting bila awak gunakan satu-satu sensor. Kalau awak gunakan PIR sensor, awak kena tahu. Kalau contoh saya tanya soalan awak lah. Okey. Kalau saya nak ukur jarak 500 meter, boleh tak guna awak punya projek ni? Awak guna ke projek? Tak boleh kalau saya tanya macam mana awak tahu tak boleh? Macam mana awak tahu tak boleh? Dari datasheet. Yes, itu adalah limitation kepada device yang awak gunakan. Ini adalah daripada yang ni. Ini adalah bukti secara teknikal bahawa memang tak boleh. Okey, macam rumus di sini, test distance high ni, dia bagi rumus di sini macam mana nak kira distance. Okey, kalau awak tengok coding nanti, awak akan tengok rumus ini ada. Dia tak muncul begitu sahaja. Dia muncul daripada datasheet diberi. Contoh, dia bagi dengan awak pin berapa, berapa dan berapa. Ni yang ni semualah. So yang ni pendek saja dia punya datasheet Kalau lain jenis model sensor, lain pula dia punya datasheet. So itu benda asas yang perlu awak belajar. And then awak kena tahu open source coding bank. Bank ni maksudnya kat mana tempat coding-coding yang free ni banyak muncul. Saya bagi contoh GitHub. Contoh saya nak Google tentang ultrasonic lah ultrasonic sensor ESP8266. Okey. Contoh kat GitHub. Tengok dekat GitHub ni dia ada bagi bermacam-macam. Tengok di sini kebanyakan di dalam GitHub ni dia ada bagi banyak macam-macam jenis library. Yang ini adalah library. Library ni maksudnya benda yang awak kena install dalam awak punya program semua benda ni source macam ni. Dalam forum-forum pula pun banyak juga. Selain daripada GitHub, kalau saya tak type dekat sini, saya type secara umum sahaja. Okey, randomness tutorials. So randomness tutorials ni, ini dia punya kira macam trusted jugalah yang ni Dia punya ni memang banyak menjadi dia punya ni. Memang dia terangkan satu. So forum-forum sebegini, ini yang kena awak tahu Awak tengok di sini tadi, distance to an object. Awak rasa macam dia hebat kan, tapi sebenarnya dia dapatkan daripada datasheet. Okey? Ini yang kena awak tahu bila awak nak cari satu-satu coding So, and then determination to combine the available coding until it works. So, ini adalah salah satu benda yang kena awak ada jugalah untuk awak gabungkan satu-satu coding bagi setiap komponen dalam projek awak, dia perlukan ketelitian. Awak kena tengok mana satu yang perlu awak tukar dalam satu-satu coding tu Saya akan tunjuk kepada awak apa yang saya maksudkan, apa yang determination Okey, saya bagi contoh satu coding tentang ultrasonic. Program 1, without custom library. Saya hantar dengan awak satu coding dekat Telegram. Okay, mana coding? Basic. Okay, basic ultrasonic Okay, basic. Mana ni? So, kalau buka di situ basic ultrasonic coding tu, siapa yang ni awak buka, awak copy coding dalam tu dan letak dalam awak punya apa nama benda tadi? Arduino IDE. Ini. Awak copy, awak paste dekat sini. Okey? Mana saya punya coding tadi? Okey, Ctrl O, Ctrl C.
And then saya control V. Okay. Dah ambil dah. Ada yang dah ambil coding? Dah Puan. Dah copy, dah paste. Dah Puan. Dah. Okay. Kalau yang sudah, sebelum kita nak gunakan satu-satu program tu, awak kena compile dahulu. Compile, so macam mana nak compile, sama ada awak tekan pada sketch, verify dan compile, ataupun cara paling cepat, klik saja yang ni, verify. Tik, tekan. Okay. So bila kali pertama awak buat coding, awak kena savekan dahulu awak punya kerja tu, baru dia dapat compile. So awak carilah tempat mana awak nak save. Contoh saya letak dekat desktop lah. Saya contoh Contoh. Saya bagi kat si contoh. Awak save dulu. Siapa ni, ada yang baru nak masuk ke? Kejap Okay, try compile. Dah berjaya compile tak? Masih lagi compile. Ini adalah siapa yang gunakan Arduino dengan Node MCU, awak compile saja dulu. Lepas ni saya terangkan. Dia ambil masa sikit untuk compile lah. Okay, tick pin was not declared. Okay. Oh, saya tertinggal lah. Tik. Okay, akan ada error kan? Dah ambil compile tak? So, kalau di sini, kalau tengok pada contoh saya di sini, bila awak dapatkan coding daripada internet, make sure awak baca dia punya komen. Komen maksudnya benda yang dia ni, yang dia slash ni. Ini kita panggil komen . Kalau awak tengok di sini, dia kata di sini untuk ni declare the pin used by the module. Okay, integer pin 1 sama 11, uncomment this if you are using Arduino. Maksudnya uncomment, maksudnya awak buang benda kat depan ni. If you are using Arduino. Kalau awak gunakan Arduino, buang yang tanda tu. Kalau awak gunakan Node MCU, dia kata sini, uncomment this if you are using Node MCU. So saya pun, sebab saya sambung kepada Node MCU, saya pun buang yang ni. Okay, program dia sebenarnya untuk Arduino dengan ESP8266 sama sahaja. Yang membezakannya cara awak nak declare komponen yang digunakan. Itu sahaja. Yang ini tadi saya tunjuk pada awal-awal pada pin, untuk pin yang tadi, tengok di sini 11, 12 kan? Ingat lagi daripada saya punya nota yang awal-awal tadi tu. Mana tadi? Ni. Okey. Penggunaan dia gunakan begini nombor-nombor begini ada yang tak listed sini. Ada lompat pula nombor 11 hilang . Okey, tapi kalau untuk ESP dia gunakan yang ada DD ni. Okey. Sebab itu di sini kalau awak nak komen, kalau awak nak gunakan satu-satu program, make sure awak tahu mana satu awak nak uncomment, mana satu awak nak buang. So lepas yang ni awak try compile sekali lagi. Berjaya ke tak? Ada yang masalah nak compile tak? Tak ada setakat ni? Cik dah Puan. Tak ada So itu yang asas bila awak dapatkan daripada internet, coding daripada internet, awak kena baca dahulu dia punya declaration. Kenapa daripada declaration ni? Supaya awak tahu, awak tengok di sini dikatakan constant integer echo pin D5. Ini bermaksud pada pin echo pin tu, echo pin, ada tak tadi kita tengok datasheet tadi, kan ada echo pin kan? Dia mesti disambung pada pin D5. Okey? Pada trigger pin, dia mesti disambung pada D3. So, katakanlah awak bila dah compile ni, tapi hardware yang awak dapat awak sambung ke pin lain. Memang sah-sah, memang tak boleh berjalan awak punya projek . Sebab awak bagi dalam coding, dalam otak dia, awak bagi tahu tempat lain. Tapi bila nak masuk sana, dia jalan tempat lain. So, ini benda paling asas. Lambatnya compile . Saya punya ni compile. Apa slow sangat ni? Okay. So, yang di bawah ini, long duration. Yang ni adalah declaration, dia nak ukur jarak, distance. So kalau tengok yang ni panjang ni, ini adalah coding yang asas sekali. Ni saya ambil daripada internet saja ni . Awak jangan tanya, saya tak type semua ni. Kalau saya buat penyambungan dekat internet, dekat hardware, saya boleh ukur distance, berapa jarak
dekat serial. Sekejap saya cari saya punya ni dulu. D5, D4. Mana saya punya kabel lah. Yep. Siapa yang ada ultrasonic, awak boleh sambungkan awak punya ultrasonic tu trigger pin pada D5 and then echo pin pada D6, D3. Ni D5 dan D3 ikut yang ni. Lepas tu voltage V-in tu masuk kepada 3.3 volt. Sekejap. Mana saya punya jumper ni? Tunggu sekejap ah. Ada lagi sebelum okey, yang ni dah dan compiling. Dah tutup. Ada yang sambung hardware kah? Yang pengguna kalau yang ada gunakan Arduino, awak boleh sambungkan 3 pin pada pin 11 dan pin 12 ah. Mana saya punya pin ni? D5, D3. Lupa nak sambung siap tadi . Puan, Ya. dekat board manager untuk ESP8266 pilih nak ya nak? Note MCU 09 ESP12 modul nak? Yang ini. ESP12E 1.0 jangan 0.9, 1.0. Oh, okey. Echo pin pada D5. Mana D5 saya? Saya pun dah pening ni. Mana warna biru saya ni? Echo pada D5. Salah. And then 3 pin D3. Siapa yang tak ada tu, sabar sekejap saya buat penyambungan. 3 volt. VCC. Ground. Okey. Dah sambung? Okey ke setakat ni semua? Orang ni semua okey ke? Okey. Okey Okey. Okey Kalau yang sudah compile tu, awak boleh try upload. Cara nak upload, awak klik pada tools pula, sketch, upload, ataupun cara cepat dia klik pada ni, button anak panah ni. Yang ni saya gunakan ESP8266 jadi saya compile macam ni lah. Dia akan bentuk macam ni Kalau gunakan Arduino mungkin berlainan sedikit. Yang penting dia mesti sukses. Puan, untuk ultrasonic lah nak Puan. Ultrasonic. So ini saya bagi contoh dalam ini saya bagi contoh ultrasonic Yang ini kalau siapa yang ada coding untuk dia punya projek sendiri, okey, awak boleh try lepas awak clearkan macam mana. Kalau saya nak pilih semua awak punya sensor tak cukup masa 3 jam Jadi saya pilih sensor yang paling banyak student gunakan dalam list yang awak bagi tu. Kalau ikut dalam senarai ni paling ramai gunakan ultrasonic sensor. Sebab tu saya bagi contoh yang ultrasonic sensor. Tapi daripada ultrasonic sensor punya contoh ni, awak boleh
akan ada idea macam mana awak nak buat sambungan untuk awak punya sensor yang lain. Aduh, habis jatuh saya punya barang. Kelaklah ngumpul. Aduh. Okey. Sudah. Siapa yang sudah? Okey, kalau yang belum pun saya nak tunjuk dekat awak. Okey, ini dia punya pening bacaan. Tak cantik. Okey, serial ni. Sekejap berapa baud rate saya pakai ni? Oh, no wonder. Okey, saya tukar 9600 sekejap. Okey, untuk sensor yang menggunakan analog, selalunya dia akan tulis serial begin 1000 lebih ataupun 9600 . Tetapi di Malaysia ni kita punya communication lebih susah pakai saya rasa 9600 lah paling dia punya slow . Yang ni mungkin Puan Jen lebih mahir communication yang ni . Saya compile sekali lagi, saya upload sekali lagi. Tukar dia punya baud rate. Ini ambil masa sedikit compile lah. Berbanding dengan Arduino dan IDE, Arduino dia compile sekejap saja. Tapi kalau ESP dia ambil masa sedikit lah. Okey, kalau program awak tak ada error, dia akan ada bagi tahu macam ni, leaving hard resetting via RTS fin. Maksudnya di sini dah sukses lah awak punya program dah boleh upload . So saya nak buka di sini. Okey. Yang dah contohnya kalau yang dah setting semua, dah berjaya upload semua, awak klik pada sebelah kanan atas tu serial monitor. Bila klik di sini, awak boleh tengok nilai yang dibaca oleh awak punya ultrasonic sensor. Tengok di sini. Kalau saya gerakkan saya punya ni, dia akan berubah Yang ni, distance. Yang inilah. Ini adalah reading. Macam mana kita nak tahu bacaan pada ultrasonic ataupun mana-mana sensor analog yang awak gunakan, PIR sensor kah, apakah semua, awak boleh bagi arahan pada Arduino untuk pamerkan berapa nilai bacaan. So ini adalah serial monitor. Dari mana datangnya sini? Awak tengok di bawah ini. Dalam coding awak, selalunya awak mesti jumpa serial.print ni. Serial.print ini adalah arahan untuk mempamerkan awak punya nilai bacaan pada analog sensor untuk dipamerkan pada serial monitor ni. Tengok ni, distance. Okey, distance maksudnya yang biru tu adalah untuk yang bertulis ni. Serial.print distance ni, dia ambil nilai pada distance ni. Yang ni, dia dah declare ni. Ini rumus tadi yang dalam datasheet tadi. Okey. Kemudian serial print CM. Ini. So, kalau awak ambil coding dari internet, make sure bila awak nak testing, barang yang awak pakai tu mesti sama yang digunakan seperti dalam yang program yang awak ambil. Pin yang awak gunakan, yang awak cocok tu mesti sama. Okey. Baru awak dapat tengok dia punya bacaan. Awak tengok dulu sesuai tak untuk projek awak. Macam ni lah, ni bacaan lah. Okey. Ada yang pernah gunakan serial ni tak? Serial print ni sebelum ni. Siapa yang guna PIR sensor pun sama. Flex sensor pun sama. Kalau nak tengok ada bacaan ke tidak. Yang ada bacaan tak pada awak punya sensor, awak kena type serial print ni dalam void loop. Bawah sekali. Ni. Ni. Kalau awak tak type yang ni, boleh. Tapi dia tak akan keluar kat sini. Bagi saya, kalau saya memang akan type yang ni untuk memudahkan saya detect berapa bacaan sensor saya supaya saya boleh manipulate program saya. Okey. So, ini adalah bacaan saja. Tetapi, dah semua dah faham part ni macam mana satu program Satu lagi benda saya nak beritahu. Okey, tadi tu program dia agak panjang, betul tak? Okey. So, ada dua jenis sebenarnya program yang boleh awak dapatkan daripada internet. Satu adalah program dengan custom library. Maksud custom library tadi, kalau awak tengok di sini, dia declare rumus dia, distance, duration, bla bla. Ini baru bacaan, dia ada pengiraan dia, panjang Panjang kalau awak tengok ni, ini baru nak detect gunakan sensor. Satu lagi program,
program jenis yang dengan library, with custom library attached, okay? Macam mana jenis yang dengan library ni, saya bagi satu lagi coding dengan awak, hantar dekat group. Sama juga dia gunakan ultrasonic, tetapi dia gunakan library. Okay. Untuk awak yang baru berkecimpung dalam pembuatan yang ni, saya suggest awak cari program yang gunakan library ni. Okay? Yang gunakan library ni, saya buka. Mana program? Tengok, dia lebih pendek. Okay. Saya ganti kat sini. Ini adalah program yang sama, cuma dia gunakan library. Tengok saya tukar di sini 9600 lah. Make sure bila program awak dia ada tulis serial begin ni, saya memang suggest awak tukar kepada 9600 dia punya baud rate. Kalau ada yang 11520, siapa yang ada coding dia sendiri sekarang ni, awak tengok pada coding awak. Dia punya serial.begin tu berapa dia letak. Kalau dia gunakan 100 lebih tu 11520 ke ataupun nilai selain pada 9600 tu, tukar kepada 9600. Okey, ini yang saya maksudkan untuk library. Dah ambil tak program tu? Siapa yang dah ambil program tu, awak try paste kepada awak punya Arduino. Dan try run. Tengok apa error awak dapat. Puan. Ya. Mencontoh PIR sensor dalam codingnya ada pada output connected to D1 of node MCU. Connect outputnya ajak kah? Awak punya PIR kah? Pada D1. D1. Okey, saya nak tanya PIR sensor tu analog ke digital? Analog ke digital? Digital nak, digital. Digital saya ada masalah. Punya suruh sambung kepada D1. Boleh awak share awak pun coding? Senang kah? Kita tengok macam mana ni. Saya pun Okay, 0. Sekejap. Saya di presenter. Nama waktu saya kira kamera ya, Puan? Boleh lah. Kamera pun kamera lah. Nampak? Mana? Adakah? Kita tengok contoh untuk sensor jenis lain. Apa yang dia kata kat situ. Mana. Kerek sikit. Kalau saya baca di sini, maksudnya dia kata integer alam. Maksudnya buzzer awak disambung kepada pin 14, betul tak? Pin 14 and then PIR sensor dia sambung kepada pin 5. Sensor awak pin 5. Oh, yang ni dia gunakan ESP kan? Ini pakai Arduino kah? Coding Arduino kah? Coding Arduino kah? Arduino. Nasi Arduino loh. Dia pakai ni GPIO 14 ni. Tengok ni. Awak baca kat sini. Buzzer alarm connected to GPIO 14 OD5. Apa bunyi? Apa yang bunyi ni? Apa yang bunyi ni? Komputer saya. Bunyi ultrasonic ke? Okey, awak baca kat sini. Tengok ni, dia gunakan GPIO 14 OD5. Maksudnya buzzer alarm awak ni sambung dekat D5. Awak tengok pada saya punya table ni tadi. Mana table saya tadi? Untuk ESP8266, dia ada dua cara penulisannya. Sama ada digunakan DDD ni ataupun dia gunakan pin ni. Dia kata awak punya 14 kan? Maksudnya dia masukkan GPIO 14 ni. Faham tak? Ini adalah equivalent. Itu maksud dia. Cik Puan, boleh. Kami tanyaan kita yang dak ground apa yang dah ke PIR sensor tak si perlu sambung nak? Outputnya ajak nak? Perlu sambung lah. Ground dengan ground, V-in dengan V-in, mesti ni dapat supply. Setiap setiap awak punya sensor tu mesti ada supply. Okey. Boleh Maksudnya buat sambungan baru dapat nak yang apa yes. indikator nak? Yes, awak kena buat sambungan. Paling untuk awak testing sensor awak tu berfungsi ke tak. Kalau tak, macam mana awak nak tahu sensor awak tu berfungsi ke tak, boleh detect ke tak. Nanti dah siap buat coding, awak dah pasang litar semua, cek sensor awak siap fungsi. Macam mana awak nak tahu? Kenapa awak kena tahu yang tu? Lepas ni saya cerita.
Lepas ni saya cerita pula cerita yang seterusnya. Dah compile tadi kah yang ni? Dah compile tak? Kalau saya compile, insya-Allah tak ada error. Tapi kalau awak compile, saya rasa mungkin ada error. Ada error tak? Siapa yang dah compile? Are you okay? Are you okay? Okay tak semua ni? Saya pun sama juga ada error. Kenapa? Oh, okay. Tengok di sini. Oh, saya punya huruf besar. Alright. Tengok di sini. Di bawah ni, kalau tiba-tiba keluar macam ni, baca distance was not declared in this scope. Do you mean distance? Okay, maksudnya sini adalah huruf besar saya pakai. Sini saya pakai huruf kecil. Oh, kita betulkan di sini. Huruf besar, huruf kecil saja. So, saya run lagi. Ada yang dah boleh compile yang ni tak? Berjaya compile tak? Sebab masalah yang selalu berlaku, yang student selalu approach saya, dia kata dia dah dapat coding daripada internet ni, dah betul dah codingnya. Tapi bila dia run tak boleh, tak berjaya, ada error. Nak tahu apa error dia, kena apa pula? Okay, ada tak yang dah compile? Saya tengah compiling ni. Ada yang berjaya compile tak? Dah, tapinya ya. Error lah. Apa errornya Tira? Apa pada dia? Apa error padanya? Kalau saya berjaya. Compilation apa tadi? Terminate. Okay, scroll ke atas sikit bahagian sini. Awak scroll ke atas sikit. Oh, dekat ultrasonic ke? Dekat ultrasonic kan nak? Dia cannot find nak apa? Ayatnya nak? Okay. Ini yang saya katakan dengan library. Bila dia no macam such file ibadah. No such file. Maksudnya dia tak jumpa awak punya ni apa ultrasonic, betul tak? Siapa yang dah compile? Okey, ini bermaksud setiap kali awak compile satu-satu file coding dan ada error seperti itu, awak kena add library. Include library, manage library. Kita nak masuk library lagi ni bersedia. Manage library. Maksudnya dalam library ni awak kena cari ultrasonic ni. Benda yang bernama ultrasonic dalam library dan install dia. Kasih dia masuk dalam program awak. Mana saya punya tadi? Tak keluar lagi ni. Dia hang juga. Tek, klik. Yang ada dah compile tu, awak klik pada sketch. Awak klik pada include library and then library manager tadi apa namanya dia saya pun hang dah. Tunggu lambat keluar. Yes, library manager. Macam ni check sensor tak pun? Macam ni check sensor? Maksud awak? Nak ya tak. Yang range tak nak. Klik serial monitor sebelah kanan atas awak. Ada sih. Okay, lepas ya. Ada sih nangga senarai nilai-nilai distance-nya keluar. Mun awak pun program. Awak makin apa nama? Awak makin nak ya kah? Awak dah compile belum program awak tak? Dapat sih. Aduh, belum compile mi asal dek. Okay. Mun belum compile lah. Awak follow lah step apa tak. Compile dulu program awak. Yang tak dapat compile disebabkan dia kata no such file. Maksudnya di sini awak kena type ultrasonic tu. Ultrasonic. Cari ultrasonic dekat library. Ini di sini dekat step ini adalah biasa. Dia hang sekejap, lambat sekejap sebab library dia sangat-sangat besar. Sebab dia open source. Semua orang nak masuk dalam library ni supaya orang boleh ambil. Compile tekan tick tak nak puan? Ya, compile. Okay. Di sini ultrasonic. Tengok dia start lagi. Tunggu, saya kena tunggu dulu. Jadi di part di sini nak library ni. Kalau boleh, kalau awak dah tahu library tu memang tak ada dalam awak punya Arduino sebab awak baru pengguna Arduino macam saya dah banyak buat projek. So banyak library dah masuk dalam saya punya Arduino ni saya dah install lah. Tapi yang baru install, yang baru nak pakai Arduino IDE dan baru nak guna satu-satu program tu, awak pastikan bahagian include ni awak add daripada library manager ni. Tengok ni, ni saya dah jumpa ultrasonic. That mean ultrasonic, mana nama ultrasonic? Ultrasonic. Banyak ada banyak. Tapi saya gunakan yang ultrasonic
Ini ultrasonic. Yang ini saya pakailah Eric CMOS. CMOS. Saya dah install. So macam mana saya tahu saya kena pilih library yang diberi oleh si Eric CMOS ni? Sebab masa saya download program ini, si penulis kepada coding tu dia dah bagi tahu siap. Library tu by siapa? By Eric CMOS kah? By Triad Semiconductor kah? Ataupun siapa-siapa? Dengan version berapa yang digunakan. So make sure kalau awak dapatkan coding daripada internet, pastikan awak tahu dia gunakan library daripada siapa penulisnya. Sebab kalau awak tengok dalam ni, ada banyak ultrasonic ya. Ultrasonic by Bobbing, ultrasonic by Jung Kim Tek lah, apa, sensor, nama-nama banyak. Okay. Sebab itu saya kata tadi, adakah orang tu kena pandai betul-betul programming untuk buat ni? Tak semestinya. Asalkan awak pandai cari dekat library, dekat bank coding ni. Ada jumpa tak? Kalau jumpa, install yang tu. Okay, saya dah install. Dah. So, saya dah. So, kalau awak dah install, yang ni dah betulkan yang ni tadi, make sure awak run sekali lagi. Awak compile. Sepatutnya tidak ada error. Kalau ada error, maksudnya ada lagi yang masalah yang perlu diselesaikan lah. Sebab yang di sini penambahan saya hanya guna ultrasonic ni saja. Yang lain ada problem? Yang ni yang tak ada hardware pun boleh try compile lah sebenarnya. Okay. Cuma bila part nak sambung kepada hardware tu nanti. Okay ke tak ni? Okay tak? Okay Puan, pergi tunggu Okay, library tu. Library. Okay. Library tu memang satu masalah lah. Puan, lepas compile kami masih siapa tu nangga nak yang range lah. Nangga range, nangga awak pun ada serial begin awak patuk dalam program coding awak. Ada tulis serial print ataupun serial print line tu. Ada. Itu yang saya kata tadi. Kalau dalam coding awak tak ada, make sure awak type di bawah ni dalam void loop dah kan. Sebelum penutup ni, type serial.print dalam kurungan apa awak punya yang awak nak monitor. Itu saya kata tadi, saya nak tengok coding awak. Ni awak nak displaykan apa? Tengok kejap Nangga awak pun nak ya tadi. Awak pun coding. Apa yang dia nak display kat situ sebenarnya, range. Kalau tak ada serial print tu, maksudnya dia tak boleh nak buka serial monitor. Sebab awak tak bagi arahan kepada serial monitor tu untuk tunjukkan something. Tengok ni. Dia komenkan tu. Belakang sikit Donald. Awak tengok tak dia komenkan tu. Awak uncommentkan serial.printline tu. Uncommentkan dia. Uncomment. Bawah tu pun ada juga kan. Dia komenkan. Uncommentkan dia. Tak nampak ke blur. Okay. Okay, yang tu. And then serial print motion detected. Atas lagi ada tak serial print yang dia komenkan? Apa? Kabur lah Jono, tak nampak saya. Mana ni? Alam motion. Mana awak punya motion? Kejap, apa nama integer untuk awak punya motion tadi? Nama variable untuk detect motion awak. B alam ni untuk buzzer kan? Betul tak? PIR sensor. Okay, awak type serial.print dalam kurungan PIR sensor. Dekat bawah tu tadi. Just see. Dekat bawah yang ni lah. Dekat bawah awak punya line yang paling last ni sebelum penutup tu. Dengar si Zuanul tu Zuanul. Hello. Ya Allah, lupa kat voice tu hal. Ya Allah. Kelakar seorang bahasa saya. Sekarang seorang. Awak type bawah line sebelum penutup ya nak. Awak type serial.print PIR sensor awak. Baru lagi Yes, line baru. Ini saya kata dalam kurungan kah PIR sensor Puan? yes. Macam format ke atas ya. Cuma awak perlu tukar benda yang awak dia nak monitor tu. So ini yang saya kata tadi, bila awak dapat satu-satu coding, awak boleh manipulate serial print ni
adalah untuk awak monitor nilai-nilai ni. Ni nilai distance berapa ni. Okay. Alright. Yang lain tu dah masih stuck kat library kah? Dah. Dah terus. Lagi Puan. Lagi? Ya Tuhan. Siapa yang masih stuck kat Ipan teruskan library? dah Puan. Okay. Okay, yang dah masuk library ni maksudnya kalau awak dah ambil coding daripada internet, make sure itu benda yang awak kena tengok dengan teliti. Adakah dia gunakan yang tak perlu library? Kalau tengok program saya yang pertama tadi, dia panjang kan? Okay? Sebab dia declare satu persatu. Bila gunakan library maksudnya dalam ultrasonic.h tu, dia dah simpan coding yang panjang tadi tu, letak dalam tu, supaya kita tak payah type panjang tu. Dia panggil saja function tu. Itu beza antara coding yang ada library dan tak ada library. Tetapi kalau awak tak add library tu dalam masa awak buat program, dia tak boleh baca program awak dan akan ada error. So siapa yang ada masalah ni masa buat projek sekarang ni? Library. Ada jumpa tak masalah macam ni? Adakah? Kah memang belum start apa-apa? Ada ke tak? Tapi sekarang ni at least awak tahu apa fungsi serial print untuk apa, kenapa dia penting . Okay, kalau codingnya waktu dia komenkan, awak try uncommentkan tu. So ini fungsi dia. And then untuk serial begin, kalau gunakan analog sensor, memang awak tukar kepada 9600 ni. Kalau dia bagi awak daripada nilai ni, tukar kepada 9600. And then untuk library, awak kena tahu library apa yang kena awak include. Tapi nak masuk library tu memang awak kena bersabar sikit lah. Sebab itu bila nak buat satu-satu projek, awak kena set masa. Ni adalah hari untuk set library saja. Kalau tak ada masa. Okey, saya teruskan untuk yang ni . Ini adalah contoh sambungan lah. Sambungan untuk penggunaan Arduino dengan yang ni. Kalau tengok tadi, kalau awak jumpa coding tu, contoh awak guna program, awak guna projek, awak guna ESP8266. And then awak nak guna projek ni untuk monitor bla 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 guna sensor ni. Tapi awak cari dekat internet, tak jumpa coding untuk ESP8266. Awak try cari coding daripada Arduino. Sebab kalau awak tengok yang tadi saya bagi ni, dia tak ada banyak perubahan, betul tak? Dia hanya berbeza dari segi cara awak nak declare. Dan library digunakan. So ini adalah pilihan untuk awak lah. Ni awak, jadi daripada awak punya coding tu, awak modified dia punya declaration pin dan awak buat penyambungan. Sebab itu bila pencarah kata, awak cari lita dulu. Ini yang kami masukkan, suruh awak cari lita. Daripada lita tu, bukannya 100% awak memang tiru habis-habis macam tu, kecuali memang tepat dengan projek awak lah. Kalau dia tak sama dengan seperti yang awak fikirkan, awak kena modify sedikit. Jangan awak macam terus mati akal. Ada persoalan tak di sini? Yang semester 4 okey tak kat sini? Siapa dia semester 4 ni ? Saya tengok nama jap. Ada tak? Frederick, okey tak? Frederick? Are you still there, Frederick? Tak ada? Tak ada. Ada Puan, ada. Okey. Ada idea Frederick? Takat ni. Ada soalan Puan. Ya, apa soalan? Okey, contohlah saya guna flex sensor tu tadi. Lepas tu coding dekat Arduino semua betul, compile dan semua dah upload. Tapi kalau dia dah pakai hardware semua, connect tapi masih dia tidak mau. Bolehkah dia macam tu Puan? Macam walaupun coding ada betul dekat punya pun coding Puan. Boleh. Itu dipanggil logic error. Logic maksudnya mungkin sama ada arahan yang diberi dalam coding. Awak imagine dalam coding dia bagi tahu okey, bila ada orang duduk di sini api menyala. Dia faham macam tu saja. Off, on, itu saja. Tapi apa yang awak nak sebenarnya mungkin tak sama yang dipahami oleh awak punya program. Saya bagi contoh yang daripada di sini . Contohnya di sini saya letak tak dapat contoh di sini, nanti contoh lain. Dalam program awak run, pin awak adalah pin D5 ataupun D6. Tetapi bila awak buat connection, awak masuk kepada pin D7, D8. Okey? Awak compile memang dah betul tak? Tapi bila masa awak buat penyambungan hardware, awak sambung pada D7, D8. Awak punya program tak boleh detect awak sambung tu betul ke salah. Betul tak? Dan sebaliknya juga. Itu yang berlaku juga kadang. Ada banyak faktor lah.
coding memang boleh run, tapi tak jalan. Yes, memang selalu berlaku sebab berlaku logic error. Contohnya yang saya selalu berlaku pada saya nak bila saya on satu switch ni, switch yang satu lagi off. Yang tu off, on off. Jadi bila saya buat yang if else tu, ingat lagi tak? Okey, saya mungkin tersalah logik saya di situ. Okey, jadi bila saya dah buat penyambungan, dia tak on dan off seperti yang saya mahukan. Jadi saya kena fikir balik dengan mendalam macam mana saya nak sesuaikan saya punya output yang expected tu kepada saya punya coding. Itu dia. Banyak problem dia. Awak kena tengok logik awak punya program tu dengan benda yang awak mahu seperti dalam real world. Pin tu pun mesti betul. Kalau dia kata D5 pun mesti D5. Tak boleh sambung ke tempat lain. Kalau dia pakai sensor jenis tu, voltage yang itu pun kena ambil kira juga. Boleh menjawab soalan tak, Fredrik? Okey, Puan. Okey. Alright. Boleh saya teruskan seterusnya? Okey, saya teruskan 10.27 sudah. Okey. Simple project. Senang saja. Make a project which can detect an empty sink which will turn on a green LED. Ini jenis mak-mak punya projek. Saya selalu geram dah cuci kosong pinggan sink, bangun tidur ada lagi benda tak cuci. Buat kenduri ke apa sebenarnya malam hari Okey, ini selalu berlaku So contoh projek ini. So saya kata make a project which can detect an empty sink which will turn on a green LED. Kalau saya cari projek ini, contoh student selalu macam ni, dia nak buat apa? Saya nak buat satu sistem smart toilet, Puan. Smart toilet. So dia pun Google terus dekat internet tu smart toilet project. Awak rasa dia akan berjaya tak? Ini selalu berlaku smart smart toilet project. Selalunya student dia tend untuk type terus nama projek yang dia dalam kepala dia tu. Entah orang buat ke tak. Macam saya punya projek ni. Make a simple project yang boleh detect sink tu kosong ke tak. Kalau kosong, dia akan turn on green LED. Kalau saya Google dekat internet ni, mungkin tak jumpa. Tetapi oleh kerana ini projek saya kena fikir lagi. Saya kena fikir sendiri. Okey, saya nak buat untuk detect empty sink. Detect input apa yang saya boleh gunakan. Sensor apa boleh digunakan untuk mengesan sesuatu. Apa yang awak tahu? Knowledge apa yang awak ada? Ini benda yang saya kata tadi, apa benda yang awak kena tahu Yang ni, things you need to know. Study the type of sensor and output. So sekarang ni awak rasa sensor apa boleh guna untuk jadi input project macam ni? Ada tak yang boleh jawab saya? Ada idea? Ting. Tak ada? Tak tahu? Awak cadannya PIR sensor awak tu untuk apa? Untuk mengesan motion, untuk detect motion. Detect motion. Selain daripada tu, awak rasa boleh tak saya gunakan motion sensor awak tu dekat ni untuk saya punya projek? Boleh. Boleh kan? Asalkan dia untuk mengesan sesuatu. Okey, so PIR sensor saya boleh pakai. Sensor apa lagi? Yang saya boleh pakai? Ultrasonic. Apa dia? Yang kita cakap dari tadi ni, ultrasonic. Ultrasonic pun boleh. Ultrasonic kenapa Puan ni pakai ultrasonic sedangkan ultrasonic tadi untuk ukur distance? Macam mana ni boleh pakai? Di sini awak kena critical thinking sikit sebab itu dia punya kebat. So di sini saya nak gunakan ultrasonic. Kenapa nak gunakan ultrasonic? Setelah buat kajian, ini paling senang. Kalau student lah, ini paling senang saya jumpa Puan. Banyak source dekat internet. Awak jangan fikir terlalu hebat sangat. Maksud saya jangan awak masa nak buat ni, nak buat detect inilah apa semua. Lepas tu tak jumpa dia punya coding. Lepas tu tanya dengan penyelia. Puan saya tak tahu coding dia macam mana Puan, macam mana. Lepas tu awak suruh penyelia awak pula fikir. Memang kalau kena saya memang kena bambu lah. Okay, so di sini saya gunakan ultrasonic. Kenapa nak gunakan ultrasonic? Awak fikir kemampuan diri sendiri. So di sini ultrasonic paling senang nak cari. So saya pun gunakan ultrasonic. Macam mana nak detect ini? Okay, kita tengok lepas ni. Output dia apa? Dia kata green LED, betul tak? Green LED. Oh, senang ni LED. So ini adalah jenis analog sensor. Okay. Sekarang ni saya dah tahu. Saya nak gunakan motion sensor. So ni saya gunakan ultrasonic. Ni so LED dia high dan low sahaja.
So, first thing first, awak kena imagine. Masa semester 2, awak dah diajar cara buat flowchart. Di sini pentingnya flowchart. Di sini pentingnya flowchart. Awak kena imagine. Awak kena imagine, saya nak buat satu projek, saya nak detect sink saya. Contohnya ini adalah sink di rumah saya. Okey, sink. Sink ini sink macam mana sinki? Ini sinki lah. Dari pandangan tepi sink. Sinki. Itu adalah top lah. Top. Dah kitchen top. Okey, saya nak detect kalau ada gelas di dalam tu. Okey. LED menyala. Okey, LED menyala. Tik 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 tik. Contoh, LED hijau. Bukan ada gelas tadi nak salah. Kalau kosong betul tak? Kalau kosong. Kalau tak ada gelas. Salah. Kalau tak ada mana ni? Madam. Okey, kalau tak astagfirullahalazim. Kenapa madam ni tak fungsi? Okey, tak apalah. Okey, kalau tak ada gelas dalam ni, LED hijau menyala. Green LED Aduh, green LED. So, green LED light up. Okey, sekarang ni saya nak gunakan ultrasonic sensor. Saya kena fikir pula, mana saya nak letakkan saya punya ultrasonic sensor. Adakah di tepi ini? Imagine ultrasonic sensor ni, mata dua ni macam ni. Mana nak letak? Awak rasa mana patut saya letak? Ini cara awak fikir bila awak kena nak buat projek. Dalam. Dalam kena air ke lah? Muna basah. Siapa boleh beritahu saya? Paling afdal letak kat mana? Kata. Atas tinggi. Kenapa ini penting? Sebab bila awak nak buat prototype, awak dah boleh imagine macam mana prototype awak buat. So, kalau logiknya letak ke atas lah. Atas ni. Mana tahu bagaimana atas, macam mana tak tahulah. Menuju ke bawah, pandangan ke bawah. Okey. So, tadi kan saya kata, ultrasonic ni adalah untuk ukur distance. So, dia ukur distance dari sini sampai ke dasar ni. Ini adalah D. Okey, maksudnya kalau dia dapat ukur dari ini ke sini, point A ke point B, contohnya saya letak sensor ni setinggi dalam berapa meter? 1 meter. 1 meter 1 meter kah? Okey, 1 meter dari sensor pergi ke dasar ni dah 1 meter. Jadi D saya sama dengan 1 meter, betul? So, ini akan hijau. Okey, maksudnya yang ni saya punya logik ni salah. Okey. So, kalau saya letak di sini start, distance sama dengan 100. Distance. Kenapa 100? Kenapa 100? Bukan satu letak satu? Jaraknya 100 cm. Sebab awak punya sensor ultrasonic daripada datasheet, dia secara automatik dalam sentimeter. Kalau awak nak convert dia kepada meter, awak kena buat rumus matematik di dalam coding tu. So, contoh sini saya letak distance sama dengan 100. Kalau distance sama dengan 100, yes, LED on. No, LED off. Itu saja. Betul tak? So, saya dah tahu kan, ini 100. So, dalam coding, di sini yang awak akan jumpa ada nilai 100. Tetapi, kalaulah sinki dia dalam lagi daripada ini. Sebab itu awak kena fikir prototype awak tu saiz dia berapa. Sebab dia mempengaruhi coding awak nanti. Sekarang ni saya imagine saya punya macam ni lah. Jadi saya punya penulisan coding, contoh ultrasonic. Ini adalah coding yang tadi saya gunakan. Sekarang ini saya dah input, saya dah ada, betul? Ini adalah, seterusnya adalah output. Input awak dah tahu dah sensor. Okay, sekarang ni output awak adalah LED. Saya kena declare dalam program saya bahawa ada muncul satu device lagi. Which is LED. Di sinilah saya define LED ni boleh nama seperti awak, saya bagi nama LED senang kenal. Define LED 13. Kenapa 13? Kena bukan DDD sebab sekarang ni saya guna Arduino. Ni, tengok ni set and command ni. Maksudnya LED saya sambungkan pada pin 13. Okey. So di sini kalau saya letak di sini pin mode LED sebagai output. Ini saya kena letak dalam void setup. Kalau tengok dalam coding yang awak dapatkan daripada internet, dalam void setup, di sini berlakunya declaration untuk awak declare pin tu digunakan sebagai output. Ini LED declare sebagai output. So, dalam digital write maksudnya dia nak tunjukkan keadaan asal. Keadaan awal lah. Keadaan awal LED tu. So, dia bagi di sini digital write LED low. Digital write So, ni adalah memang coding dia lah. Digital write LED low. Maksudnya pada keadaan awal LED tu dalam keadaan low.
So di sini adalah ini adalah untuk pembacaan nilai distance tadilah Ini memang dia punya command daripada ultrasonic.h nya. So saya kena buat dalam program saya. Tadi tak ada yang ni kan, if ni kan. Okey, saya bagi dengan awak dia punya coding ni. Mana ultrasonic with LED Senang awak tengok sendiri. So, okey, yang tu adalah coding untuk LED. Mana dia? Program. Okey. So saya buat syarat sini berdasarkan saya punya flowchart. If distance kurang daripada 10. Tadi saya letak sama dengan kan. Sepatutnya saya letak sama dengan lah. Sebab ini adalah coding mungkin daripada dia punya projek dia nak kurang daripada 10 baru LED high. Tapi saya punya projek, saya punya jarak ni adalah 1 meter. Sebab tu saya mesti tukar, saya mesti tahu. Saya nak tukar ni mesti tukar kat sini. Jadi saya letak ni if distance sama dengan 10. Okey, sama dengan 10. Barulah LED saya akan high. Pula sama dengan 10. Bukan sama 10, sama dengan berapa tadi? 100 kan? 100. 100. Salah. 100. Okey. Sama dengan 100. Barulah LED saya hidup. Sebab kenapa saya boleh tukar? Sebab saya tahu projek saya nak letak jarak ini tinggi 100 cm ke sini. So saya kena letak if ini sama 100, barulah high. Dan tutup else. Sebaliknya digital LED low. Maksudnya kalau ini tak benar, dia akan tak menyala. So itu benda yang awak kena consider dalam program awak. Sama juga bila awak sense dalam awak punya motion sensor, siapa gunakan PIR sensor, gunakan apa-apa sensor analog lah. Awak macam mana nak tahu berapa jarak 100 tu semua? Ini yang guna serial monitor tadi. Awak kena testing dulu jarak mana awak nak kata dekat ke jauh tu. Macam mana awak nak tahu itu adalah 100 meter? Awak kena ukur lah daripada serial monitor tu, ketinggian dia. Mana awak nak letak sensor tu daripada serial monitor tu lah. Testing dekat awak punya projek. Baru awak tahu nilai berapa awak nak letak kat sini ya. So ini adalah contoh bagaimana awak nak baca, nak edit program yang gunakan analog sensor dan awak nak hidupkan awak punya output. Contoh program asal dia macam ni, tapi macam mana awak nak adapt dengan projek awak. So dekat internet tu, dekat Google semua tu ada banyak sangat projek yang sebenarnya boleh digunakan dalam projek awak. Cuma awak perlu tahu mana awak nak tukar. Macam ini saya perlu tukar yang ni lah supaya sesuai dengan projek saya. Boleh faham tak ni? Ada kefahaman tak? Boleh. Input ya, ada. Boleh. Okey. So ini adalah contoh sambungan. Macam mana tadilah saya nak sambung Ini pin dia lah Okey. So sekarang ini, itu nampak senang kan? Sekarang ini projek saya rasa boring lah. Saya hanya tahu bila dia kosong. Tapi kalau tak kosong, mesti orang tak tahu. Tahu tak? Sama ada ni Ustaz. Jadi saya pun upgrade projek saya. Make a mini project which can detect an empty sink which will turn on a green LED and turn on a red LED if it is not empty. Maksudnya, kalau kosong LED hijau. Okay? Kalau dia ada gelas, LED merah. Merah pula menyala. Maksudnya ada 2 LED di sini. Okay. So, yang di sini, saya bagi contoh lagi coding kepada awak. Hantar dalam grup. Awak boleh try. Mana? Ya, tu LED. Awak tengok perbezaan antara kedua-dua coding macam mana saya develop daripada coding yang asas kepada satu projek. Okey? Okey, sekarang ni awak tengok ni macam mana nak buat. Sekarang ni apa yang perlu saya buat? Awak rasa dalam projek saya, penambahan macam ni. Alah penyelia nak ni juga tambah ni sikit, banyak kerja lah. Pernah tak macam tu? Saya dah buat ini, dia tak tambah lagi. Nak buat ni tak tambah lagi. Kalau dengan saya lah, penyelia lain saya tak tahu lah. Kalau dengan saya macam tu lah, awak ada improvement ni, saya suruh tambah lagi. Okey? Tadi dah boleh detect ni kosong. Lepas tu nak detect pula kalau ada barang. Macam-macam penyelia tu. Okey. So kalau di sini, dia sebenarnya senang saja. Awak kena tambah lagi. Since awak tambah LED, awak kena declare lagi lah LED yang kedua. Declare find LED pada pin 8. Ini saya gunakan Arduino. Arduino ingat sebab tu saya gunakan pin yang kosong tadi ada dekat pin 8. Kenapa saya gunakan pin 13 dengan 8 ni? Kenapa saya tak guna pada A0, A1, A2, A3 tu? Siapa yang tahu? Boleh beritahu saya kenapa? Kenapa? Untuk analog. Yes, betul.
Sebab yang pada A tu adalah untuk analog. Tetapi pada yang sini adalah untuk digital. Sebab itu saya gunakan, kenapa LED digital? Sebab LED ada 2 condition saja, betul tak? On off, on off, on off. Tak ada dia ada on, off, 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 off. Ada tak ada kan? 2 condition saja. So sebab itu kita gunakan pada pin yang digital. So awak hanya tambah lagi di sini, awak declare lagi satu lagi output. Dah ini nama LED, jangan awak beri nama yang sama. Berilah nama lain dengannya, LED 2 ke, mana-manalah yang awak kenal lah, asalkan awak kenal apa benda tu dalam program awak. And then declare juga dia punya initial state. Dalam keadaan semasa awal dia, initial state. So ini Kemudian, ini yang kacau. Yang ni pula, saya letak di sini. If, saya letak if distance lebih ataupun sama dengan 100. Saya pun letak yang ni letak ni sama dengan if distance sama dengan 100 tadi, LED saya high. LED saya high tadi adalah hijau. Kenapa sama 100 tadi? Sebab saya punya distance ni tadi dalam keadaan kosong kan. Dalam kosong, ini 1 meter betul, 1 meter. Ini tadilah yang asal. Tapi saya kena bagi tahu LED 2 tu dalam keadaan low. Kalau tak, awak punya program nanti akan ada tak berfungsi. Bukan program awak akan jalan. Awak punya output nanti bila awak dah sambung hardware. Mungkin LED awak ni turut sama sekali berlip-lap, lip-lap, lip-lap, lip-lap. Sebab awak tak bagi tahu. Dia tak pasti, aku nak on ke off? Aku nak on ke off sekarang ni? Tak pasti ya. Sebab tu dia akan mungkin blinking ataupun ikut sama sekali. Ataupun tak on sekali. Ini contoh yang saya katakan sebagai logic error. Logic error. So, 1 meter yang ni off. And then next pada program awak, sampai ke bawah. Sampai ke bawah saya tak buka ni punya coding. Tu LED. Yep. Ada tak buka yang coding ni? Sekejap saya Ctrl C. Okay. Tengok yang bawah ni. Else saya letak digital write LED akan high. LED 2 ni ini adalah LED yang color merah. Yang ini akan low. So itu adalah penggunaan if else dalam program. Boleh catch up tak? Boleh faham tak yang ni Boleh Okey tak? Okey so penyambungan dia macam ni. Sama juga. Pin ni sambung dengan pin yang seperti awak declare tadi. Awak declare tadi dekat pin berapa? 13. Yang ni awak declare dekat pin 8. So awak buatlah penyambungan dia. Penyambungan dia positif. Untuk LED of course awak kena letak perintang. Sebab kalau tak nanti hangus awak punya LED tu penyambungan dia asas yang sama saja. So apa yang kita boleh buat dengan yang basic ni kepada projek? Takkan dah projek awak hanya buat LED blinking saja Sebab kalau awak kata hanya turn on LED off, confirm pencarah awak reject. Awak punya penilaian reject, betul tak? Ada tak pencarah yang reject awak punya output kalau LED saja? Ke saya seorang yang reject? Saya seorang yang reject. Reject tak? Sebab kalau setakat nak LED blinking, itu macam projek budak sekolah rendah. Sekadar tengok yang siput je LED blinking on off. Apa awak ambil diploma kejuruteraan elektrik dan elektronik. Sebab ialah contoh saya upgrade lagi kita punya projek. Upgrade projek ni, make a mini project which can detect the sink is not empty sink, which will turn on the kitchen light. Saya geram gila. Mun saya jumpa ada je orang kah je barang dalam sink saya, lampu dapur menyala sekali. Ataupun mun saya geram lagi, pintu pasang kunci terus. Jadi projek dia nampak lebih besar daripada projek asas yang tadi. Macam mana awak nak hidupkan kitchen light? Kalau ikut kitchen light, dia gunakan AC lamp, betul tak? AC kah? Lampu AC? DC ke AC? Awak pun lampu wiring kat rumah, AC lah. Lepas dia pun voltage berapa volt? 200 berapa dek? 30. Betul tak? 30. Macam biarlah bunyinya, okey. Macam mana awak nak hidupkan benda ni? Awak dah tadi, awak pun dah pening. Penyelia awak suruh turn on kitchen light. Macam ni daripada LED, tiba-tiba nak on lampu. Di sini pentingnya awak gunakan skill untuk electrical awak. Tadi kita bercakap tentang part elektronik. So di sini kita bercakap tentang part elektrik pula. Ini. Siapa tahu benda ni apa?
Apa benda ni? Relay. Relay. Ini adalah relay. Relay adalah benda yang paling mudah digunakan untuk kontrol dalam satu-satu projek. Relay sebagai satu-satu switch yang boleh kontrol awak punya electrical appliances yang voltage besar dengan menggunakan voltage kecil. Dengarkah anak saya kira kaung? Tunggu dulu Okey. Dengarkah? Okey, so relay ni ada banyak jenis. Single channel, 2 channel, 4 channel, 6 channel pun ada. Kalau dulu-dulu sebelum wujudnya modul-modul sebegini, kita student buat sendiri relay modul ni. Ingat tak saya lepas awak buat mini project mana yang buat relay tu? Itu adalah benda yang sama awak buat sebenarnya benda ni. Tapi yang saya lepas kalau untuk student saya suruh buat single channel saja. Okay. Tapi of course ini dah dikomersialkan, of course dia punya ni cantik lah. Kalau ada yang saya lepas buat tak jadi apa semua tu, rugilah sebenarnya tak boleh pakai. Tapi sebenarnya kalau yang berjaya buat saya lepas, awak boleh pakai untuk projek awak semini sebenarnya. Okay, so ini adalah 2 channel. 1 channel maksudnya ini boleh kontrol 1 electrical device. Okay. Yang ini boleh kontrol 2, ini boleh kontrol berapa? 4 kan? 4. So bergantung dengan projek awak, bergantung dengan kos awak boleh pilih awak nak kontrol berapa devices. Tadi saya punya projek tadi saya kata make a mini project which can detect the sink is not empty, sink turn on the kitchen light. Saya nak kontrol 1 lampu saja. Tapi kalau saya ada bajet, saya mungkin beli yang 2 channel relay lah. Senang in future. Mana tahu saya nak tambah lagi. Kalau ada lagi lampu buka, alarm sekali bunyi. Saya pasang lagi alarm. Supaya bila ada je orang letak barang sink cuci alarm berbunyi habis-habis. Contoh projek saya lah. Okey. So macam mana nak declare ni? Okey. Sama juga. Kalau tengok di sini relay ni dia ada on dan off saja, betul tak? On dan off. Adakah condition lain relay ni? Tak ada kan? Bila awak trigger dia on. Tak ada trigger dia off. On off. Jadi cara dia awak hanya gantikan benda ini kat bahagian awak declare LED tadi. Bagi nama lain dah. Tadi saya declare define LED berapa, betul tak? Sekarang ni saya letak define. Saya bagi nama relay lah supaya saya kenal. Relay sebagai D4. Maksudnya saya sambung relay pada D4. And then saya pun bagi tahu pin mode relay sebagai output. Sama juga. Digital write low. Dalam keadaan asal dia low. Okay. Ini ultrasonic. Kemudian saya letak if distance ni sama dengan 100 tadi. Digital relay saya high. Maksudnya high ke low. Sepatutnya saya rasa terbalik je saya ni. High ke low. Sepatutnya antara off ataupun on lah. So di sini bila awak gunakan relay, awak kena tahu di sini bila awak buat penyambungan dengan lampu, contohnya lampu wiring lampu ada live dengan neutral, betul tak? Live dengan neutral. Betul kan live neutral? Betul lah kan live dengan neutral lah. And then sambung kepada 230 VSC di sini. Macam mana awak nak buat penyambungan di sini? Relay ni dari kabel live ini, saya rasa sebelum ni pun awak dah belajar kabel live ini, okey. Di sini awak buat putuskan, okey, dan sambung. Sama ada awak nak buat normally open ke normally close. Sekarang ni untuk projek saya ni, saya nak sambung dia normally open ke normally close. Dia kata kalau detect baru turn on lampu. Normally open ke normally close? Close. Normally close. Normally close. Apa maksud normally open dan normally close? Normally open maksudnya litar tu sentiasa open macam ni. Jadi kalau open macam ni lampu menyala ke tak? Tak. Jadi saya nak guna normally open ke close? Dalam keadaan dia tak di-trigger. Dia tak di-trigger ni litar ni buka ke tutup? Ingat ada input baru on. Kalau tak ada input off. Jadi awak nak sambung normally open ke normally close? Ini awak kena faham relay. Relay kalau awak sambung kepada normally close, contoh saya ambil kabel dan saya jump sini. Satu mesti pergi common Saya terbalik ni. Ini common.
Alah, tak boleh padam lah pula. Saya guna warna hitam lah. Ni common. Yang ni pula. Ni. Normally close. Okay. Maksud normally close ini, dalam keadaan saya tak buat apa-apa pun, yang ni besar, ini hidup live live. Maksudnya ini sentiasa menyala sepanjang masa. Betul tak? Sentiasa menyala sepanjang masa. Bila saya trigger ini, magnetik ini di-trigger daripada in ini, okay, barulah dia pergi kepada off. Buka. Jadi saya betulnya sambung kepada normally open ke normally close. Ini contoh saya bagi tahu tadi, benda yang secara penyambungan tak sama seperti yang awak nak sebenarnya. Sebab contoh pasal inilah awak tak tahu normally open ke normally close, normally open ke normally close. Siapa boleh jawab saya, normally open ke normally close sebenarnya ni? Open. Open sebab kalau tak ada apa-apa, dia open sikit. Itu maksud dia. Dia open sikit. Open sikit maksudnya tak ada pengaliran elektrik. Betul tak? Jadi lampu tak menyala. Saya nak pada dalam keadaan tak ada input, off lampu tu off. So of course lah dia mesti dalam keadaan open. Sebab itu saya akan buat penyambungan. Ini lampu saya, ini live cable saya akan potong. Saya akan sambung dekat normally open ni satu, and then common ni saya sambung di sini. So dalam keadaan normal saya punya lampu ini sebegini, dia akan off. Tetapi di sini yang ini ni, VCC ni pergi sambung kepada supply. Kalau relay awak 5 volt, sambung kepada 5 volt. Kalau awak beli relay 12 volt tulis kat body dia, ini mesti sambung kepada 12 volt. Tak boleh kurang. Kalau tak, dia tak cukup current untuk hidupkan awak punya elektrik ni. Dia tak cukup cukup current untuk nak tendang awak punya magnetik ni. Kan awak punya kontak ni kan ada kontak kan, betul tak? Dia tak cukup current. So ini pun mesti betul. Bahagian ni. Ini selalunya student bermasalah dengan relay bila dia tak bekalkan cukup current. Voltage satu hal, current satu hal. Even kadang-kadang awak sambungkan ini kepada board Arduino awak ataupun board awak punya not MCU, kadang-kadang tak boleh hidup juga. Awak kena guna external voltage kat luar. Sebab saya nak tanya, kalau kita dalam series ke parallel lah? Parallel. Dalam keadaan parallel, voltage sama ke current yang sama? Parallel connection. Voltage. Ni asas ni kena bagi tahu dengan Puan Caroline ni, tak tahu parallel serial ni dah. Current. So current walaupun voltage awak tu sama semua, tetapi bila awak dah buat penyambungan banyak sangat parallel ni, current dia akan berkurang. So current tu tak cukup untuk tendang magnetik dalam ni untuk membolehkan kontak tu pergi daripada normally open pergi ke normally close. Sebab itu make sure bila awak buat penyambungan menggunakan relay, lebih selamat kalau awak gunakan external power supply. Jangan sambung kepada board MCU, not MCU ataupun Arduino. Walaupun awak ada cukup port kat situ. Ini masalah yang selalu berlaku. So sama juga dengan yang ini. Lebih-lebih lagi kalau yang ni banyak lagi. Kalau satu mungkin okey lagi. Kalau yang banyak-banyak ni lagi satu hal, current cukup. So it's better for you to choose which type of relay yang digunakan lah, 12 volt ke 5 volt. Sebab itu pada semester 4, awak disuruh buat pilihan dua mini project, either you are using power supply ataupun relay. Power supply ke relay, sebab kedua-dua ni sangat penting sebenarnya. Okey, contoh buat penyambungan ini. Ini tadi coding dah faham kan? Sebab sama saja seperti, sebab awak nak hidupkan dia on ataupun off saja. So kalau ini on, katalah ini di trigger on. Okey, maksudnya di sini dah ada supply dekat lampu saya. Contohnya sini kan, ni penyambungan. Okey, di sini saya pun pergi sambung pergi ke saya punya wiring lampu semua, lampu current lah semua. Lampu ni lampu mana-mana lah. Jadi bila saya punya ultrasonic detect kurang daripada 100, maksudnya saya punya jarak, kenapa kurang daripada 100? Ini kan 1 meter tadi kan? 1 meter, 1 cm. Bila ada barang, contoh, saya letak gelas kat sini, gelas mak. Okey, jarak di sini berkurang tak? Betul tak? D. Sebab itu, kalau kurang daripada 100, dia akan turn on lampu, trigger pin ni.
Pin ini untuk bagi voltage dekat sini, hidupkan ni. Jadi bila di sini ada supply, dia akan tendang yang ni pergi normally close. Daripada normally open tadi, dia tendang pergi normally close supaya litar ini bersambung. Maka hiduplah lampu awak. Okey, Internet of Things. Kebanyakan penyelia dia mesti nak buat projek IoT. Awak buatlah projek tentang IoT, IoT. Semuanya IoT. Apa IoT sebenarnya? Okey, apa yang maksudkan IoT? IoT sebenarnya dia membolehkan semua benda devices ini berada di dalam cloud service, internet. Internet ni kita panggil dia Internet of Things ni sebab kita gunakan semua dalam cloud. Cloud ni data ni kita boleh reach dia di dalam contoh awak gunakan, siapa yang gunakan jam jenis jam untuk awak training semua tu, boleh heart rate apa semua tu. So itu adalah contoh salah satu aplikasi IoT. And then awak boleh detect awak punya heart rate tu daripada awak punya handphone saja, tinggi ke rendah. So di mana data itu disimpan, tempat yang disimpan di dalam internet tu, itu yang kita panggil sebagai cloud service. Kalau secara fizikal, kita ada hard drive, hard disk, external hard disk, USB drive. Tetapi sekarang ini benda ni jarang sangat orang pakai. Ada juga pakailah ada. Sekarang ni orang lebih ke arah ada banyak cloud service ini ada Blink IoT. Ini kalau gunakan apps kat handphone. ThinkSpeak, ada Fruit, web server and many more. Telegram pun boleh sebab Telegram dia ada cloud dia sendiri untuk simpan data. Okey, ini paling simple lah sebenarnya. Tetapi hari ini dalam banyak-banyak cloud service ni saya nak tunjukkan awak bagaimana orang apply ada Fruit punya cloud. So di sini, alright, okey. Yang ni ESP8266, ESP32. Bahagian yang Internet of Things ini adalah kepada pengguna-pengguna ESP8266 untuk pengguna Arduino. Bolehkah saya sambung ke Internet of Things? Boleh ke tak? Awak rasa boleh ke tak? Pengguna Arduino. Ada yang boleh jawab? Mana tahu tiba-tiba pengguna Arduino di sini nak tiba-tiba pakai. Okey, sebenarnya pengguna Arduino, yes, boleh sebenarnya kalau awak nak buat aplikasi IoT. Tetapi awak kena ada extra hardware. Contohnya seperti ini, ESP ni. Awak kena beli extra hardware seperti ni. Dia punya Wi-Fi device. Ada banyak Dia ada Wi-Fi adapter. And then dia ada ESP01 ataupun 02. Ada banyaklah tengok ESP ni. Dan device ini awak kena beli lagi kaki dia lagi untuk membolehkan awak sambung kepada Arduino. Sebab itu part yang ni dia agak leceh. Berbanding awak beli the whole thing ESP8266 ni ataupun ESP32, dia dah all in. Tak perlu lagi awak nak beli extra device, awak kena plug in, awak kena coding dia lagi. Ada dekat internet ada banyak cara macam mana nak interface ni gunakan ESP ni untuk gabung dengan Arduino supaya Arduino waktu boleh jadi device untuk IoT juga. Siapa yang rasa macam dia nak buat untuk Arduino untuk IoT juga boleh tak ada masalah, boleh sebenarnya. Yang penting awak kena ada device tu lah yang membolehkan awak sambung kepada Wi-Fi. Itu saja sebenarnya. So yang part ini kepada pengguna ESP8266 ni memang khas untuk pengguna yang ni lah. So di sini saya tunjukkan macam mana saya gunakan Adafruit. Okay, so macam mana dikatakan Adafruit ni. So ini adalah interface Adafruit. Saya buka kejap Adafruit saya. Okay, saya log out dulu. Oh, saya dah masuk saya tak masuk login. Ini kalau awak type. Ya. Nya sama dengan Grafana juga nak Puan? Yes, sama dengan Grafana. Ada banyak Grafana ada, apa lagi? Itu yang saya kata tadi, logmo saya tak ingat cuma dari segi coding yang mana senang. Semua ni macam Blink IoT ni dia baru upgrade, jadi coding dia masih lagi tak stable. Jadi saya tak galakkan sekarang lah siapa yang gunakan Blink IoT. Kalau gunakan yang legacy tu, Blink legacy yang lama, untuk pengguna lama tak ada masalah. Pengguna baru dia mungkin tak dapat register. Okay. ThinkSpeak awak kena register email. Adafruit register email. Grafana kena register email.
Dan banyak lagi lah. Okay, semua. Telegram saja awak tak perlu register. As long as awak ada Telegram sendiri. Ini paling senang lah. Tapi Adafruit, contoh bila saya klik pada Adafruit, address untuk Adafruit adalah, nampak ke tak ni io.adafruit.com. io. Okay. So awak akan, siapa yang baru pengguna pertama yang berminat nak guna Adafruit ni, awak boleh klik pada kat sini, sign in. Masukkan email awak. Okay. Okay, sign in. Siapa nak buat sekarang, awak buatlah. Okay. Tapi saya tunjukkan macam mana penggunaan Adafruit ni lah. So bila awak dah buat, dah plan tadi nak buat projek IoT, so awak pergi kepada cloud Adafruit ni, siapa yang nak pakai Adafruit lah, kalau nak pakai lain pun lain. Tapi sekarang ni saya nak demo macam mana penggunaan Adafruit. Okay, lepas sign in semua, awak akan dipamerkan dengan bahagian macam ni shop apa semua. So step pertama pergi ke IO ni, input output. Saya pun create new dashboard. New dashboard maksudnya kira macam projek barulah untuk IoT saya, apa yang saya nak monitor. So dalam projek ini, dari tadi saya gunakan nak ukur jarak kan, saya nak ukur the distance. So saya bagilah nama yang saya kenal, the distance. So lepas tu saya create, dia akan keluar kat sini, the distance. Yang dua sebelum ni, yang projek saya sebelum ni So ini adalah the distance. Kemudian lepas tu paparan dia akan ada keluar bahagian dashboard setting. Saya tengok di sini, dashboard setting. Sekejap. Dashboard. Distance. Sekejap, keluar kita. Okay, bahagian sini dashboard setting. Di sini dia akan beritahu awak create new block. Create new block. So bila create new block, awak boleh pilih awak nak monitor apa. Contoh kalau distance, saya gunakan gauge. Sebab saya nak tengok dia pun pergerakan, jarak dia jauh ke dekat, jauh dekat Tapi awak boleh pilih awak nak pamerkan graf ke apakah. Ini adalah untuk monitoring sistem. Okay. So yang ini mana tadi? Okay, yang ni saya gunakan gauge. Maksudnya distance ini saya declare 0 hingga 255 jarak. Okay, saya pilih gauge. Kemudian saya pun create dia punya yang ni pula. Ni create nama pula. Distance juga. Block setting ni. Block title ni untuk bagi dia punya features ni. Tajuk dia ada distance, maksimum, minimum berapa? 0. And then maksimum saya letak 255. Yang ni setting lah. Low warning value maksudnya nilai berapa yang awak nak tengok perubahan warna kalau yang tu yang memberi awak alarm lah kepada awak lah bahawa dia dah low. Sebab fungsi IoT ni kita nak monitor something tu secara jarak jauh. Supaya awak tak perlu pergi ke situ. Tak perlu pergi ke situ, awak nak ukur kena ni dah sampai ke, dah suhu tu okey ke tak, awak boleh monitor daripada internet saja, tak perlu pergi ke tempat tu. So di sini saya declare kalau low warning dia 100 baru dia warna merah. Warna merah macam tu lah. So di sini kemudian okay, coding dia. Lepas saya set up semua ni dah save, baru saya pergi kepada coding untuk source code Adafruit ni. Saya bagi kepada awak. Siapa yang nak guna Adafruit boleh apply menggunakan coding ni lah. Kalau awak berminat lah Adafruit. Okay. Okay, saya buka ni Adafruit ni. Saya nak bagi tahu awak mana yang patut awak edit. Ctrl C. Dalam mana-mana punya cloud service, dia punya cloud service selalunya, satu, dia akan ada library dia sendiri. So kalau awak tengok di sini include Adafruit MQTT. Kalau Grafana dia mungkin ada include apa lain. So kalau begini, apa yang patut awak buat? Kalau macam ni. Boleh tak? Add library. Yes, add library. Make sure step yang awal-awal tadi tu awak kena buat. Add library. Jangan lupa add library. Okay. Coding di sini saya tak buat. Ini adalah coding yang diberi oleh pihak Adafruit sendiri. Adafruit sendiri. Coding asal saya ini masih lagi sama. Tengok ni. Coding asal saya masih lagi sama. Cuma penambahan tadi pihak Adafruit kata mesti kena letak Adafruit dia. Kemudian kena ada Wi-Fi access point. Okay, tengok di sini. Dia kata define wireless LAN SSID. Di bahagian ini,
Kalau awak nak gunakan Adafruit, siapa nak gunakan Adafruit, di sini masukkan nama hotspot ataupun wifi awak. Kalau hotspot awak pakai handphone, hotspot handphone awak, dalam ni type sebiji seperti nama hotspot awak. Okay? And then di sini wireless pass. Maksudnya ini adalah password untuk wifi ataupun hotspot awak. So type di dalam ini. So bila awak dapatkan coding untuk TeamSpeak kah, awak pun Grafana kah, apa-apalah. Okay? Selalunya dia akan minta awak declare yang ini, wifi dan awak punya password. So make sure tengok betul-betul pada coding. Jangan pula awak suruh pensyarah awak tengok apa yang salah ni puan, tak jumpa masalah. Sekarang ni saya dah ajar awak baca apa yang awak kena tengok. Okay? So di sini awak kena tengok betul-betul. So replace di sini dengan awak punya credential sendiri. Kemudian untuk server, yang ini memang diberi oleh pihak Adafruit. Port ini memang Adafruit bagi. So awak memang yang kena tukar adalah AIO username dan AIO key. Macam mana nak cari? Dalam setiap cloud service dia memang akan bagi contoh. Kalau dalam yang ini dia akan bagi sinilah. Ini contoh key saya lah. So key ni saya tengok bla bla bla, tunjuk sebentar lalu kat awak. Okay, key itu penting dalam coding awak untuk membolehkan bila awak run awak punya ESP8266, dia boleh detect device tu. Sama juga bila awak gunakan Telegram, Telegram dia akan minta token. Token awak kena minta token itu daripada bot father. Bot father. Siapa bot father awak kena berkenalan siapa yang ada gunakan Telegram, siapa yang tak pasti, awak mungkin boleh tanya dengan siapa yang under projek saya lah. Diorang dah settle lah untuk buat Telegram tu. Okay, so untuk yang tu awak kena cari key ni. Ini adalah yang awak kena dapatkan daripada awak punya server ataupun website cloud yang awak gunakan. Jangan tanya penyelia awak apa macam mana dapat ni. Ini awak boleh cari sendiri sebab akaun awak register pada awak. Yang lain tu jangan kacau. Awak kena baca lagi komen dia kata. Yang ni tak payah komen. Apa lagi dia kata ni? Ni. Ubah nama variable di belakang sekali. Di sini dia kata ubah nama variable di belakang sekali. Ni belakang sekali. Distance. Distance ini adalah merujuk kepada nama yang saya bagi tadi. Mana tadi dashboard saya? Distance. The distance. Apa nama ni tadi? Nama projek awal saya tadi. Ini. Okay. Ini adalah nama data yang saya letak dalam projek saya. Okay, yang saya nak monitor. So, kalau awak buat projek awak, make sure edit dia bahagian yang ni. Mana coding tadi? Ni. Make sure awak baca betul-betul komen. Yang ni. Dia kata ubah distance. Jangan nak letak kat sini. Kalau awak, memang bila awak run nanti, confirm tak ada error. Tetapi, Adafruit awak tak boleh baca. Sebab dia cari nama distance. Tak jumpa. Yang ni pula pun sama. Distance 1. Ni pun nama variable awak kena tukar. Okay, yang ini dan ini. Okay. Ini mesti matching. Ini awak boleh bagi nama yang lain. Ini awak kena tengok apa yang awak namakan dalam awak punya Adafruit tadi. Yang ni Okay, itu yang seterusnya. Yang ini memang dah diberi dah. Awak tengok sahaja, sama sahaja, tak ada lagi. Yang ini data yang hendak dipublish. Okay, di sini adalah data yang hendak dipublish. Awak nak publishkan distance. Ini kan awak nak pamerkan distance dalam awak punya Adafruit. Okay, so awak kena publish ni. Nama dia mesti nak sama dengan benda yang awak baca daripada awak punya ultrasonic tadi. Okay, lepas tu tak payah tukar apa-apa lagi dah. Itu saja. Yang lain tu abaikan. Tak payah awak nak faham. Tak perlu jadi programmer yang lihai Yang penting coding ni dah diberi dah. Sebab itu saya kata open source. So macam mana hasilnya? Awak boleh monitor. Saya bagi video dengan awak. Macam mana monitor ni dalam Telegram. Cakap saya. Okay, saya hantar ada video screenshot. Sebab saya tak sambung dengan saya punya Adafruit sekarang ni. Okay. Saya boleh monitor secara online distance yang ni. Yang ni, tengok yang ni berapa jarak dia. Kalau saya nak dia bagi cantik lagi dalam dashboard. Okay, sekejap. Tengok. Dia bukan ada nilai macam ni. Kalau nilai bacaan saya punya ultrasonic ni berubah, dia akan berlaku perubahan di sini. Okay.
awak refer kepada video yang saya bagi dalam grup Telegram tu. Begitulah awak boleh monitor dia dari jarak jauh, sensor tu. Awak imagine awak ada rumah dekat jauh lah, awak nak distance, awak ngecek ada orang ke si, siapa yang gunakan motion sensor. Awak nak tengok ada orang tak kat area tu. So you can monitor it through website only. Tak perlu nak pergi ke tempat tu. So itu adalah cloud service. So ini adalah projek-projek yang saya katakan sebagai IoT lah. Ini asas lah, ada banyak benda lagi, ini paling asas. So ada soalan tak sebelum ni? Ada soalan tak? Tak ada? Boleh faham tak? Boleh. Boleh Boleh Puan. Boleh Boleh. So, okay. So, saya rasa saya dah cover semuanya rasanya ni yang ni dah bagi, ini dah contoh dah bagi dah. We are done. Yes, sebelum pukul 12. So saya buka untuk soalan. Kalau ada soalan. Boleh sih Puan tunjuk sikit macam ni pakai Puan Telegram bot. Telegram bot. Oh, okay, Telegram bot. So, untuk siapa yang gunakan Telegram bot, sekejap. Coding Telegram bot. Mana? Sekejap. Sebelum awak boleh gunakan Telegram bot, perkara pertama yang kena awak buat adalah cari bot father. Bot father. Mana bot father? Ni bot father. Okay. Ni contoh Bot father ni, contoh. New bot. Create new bot. Okay. So, awak bagilah nama apa-apalah bot awak. Contohnya adalah monitoring. Bagi nama apa-apalah seperti Okay. Itu adalah monitoring. Lepas tu, dia suruh awak namakan satu lagi username untuk bot awak. So, monitor_bot. Dia mesti ada nama dia bot ke ujung. Tak kisahlah awak underscore kan ke, awak dash kan ke, yang penting ada bot. Monitor_bot. Sorry, username already taken, cari nama lain. Bot. That's it. Ada juga. Bagi nama saya je lain loh. Torbot. That's it. Astaghfirullahalazim. Awak carilah. Okey, apa lagi? Bot. Apa lagi Bagi saya idea dulu. Pocobot. Itu lagi lah ada. Contoh Pocobot. Dah ada juga. Lagi. Gamebot. Itu lagi lah ada. Gamebot. Nama sangat common. Apa nama? Kanombo dapat sih Puan, Kanombo. Saya tak pernah try nombor. Cuba 123 underscore bot. Invalid. Okay, tak boleh. Ya, susah betul bagi nama ni. Apa lagi Bot. Ya, itu lagi lah. Saya banyak bot. Sudah ada. Itu bot saya sendiri tu. Jbot. Teambot. Bot contoh Jbot. Aduh. Bagi lagi nama yang unik. Apa lagi ESP bot dah tak? Aduh. Arduino bot. Ya, Medbot. Okay, Medbot. Geram je saya. IoT bot Puan. Apa? IoT bot. IoT bot. Tengok betapa banyaknya orang dah buat bot. Lagi. Kan nama nak Politeknik kita Puan. Kucing IoT bot. Polybot Polybot. Aduh, PKS bot. Aduh, apa lagi? Politeknik. Politeknik Mukah bot. Alah, Politeknik bot. Aduh, Poliku. Ya betul. Astagfirullahaladzim. That mean dah ada orang buat juga. Aduh. Tirot bot. Tirot. Cobalah. Tirot bot. Ada juga orang Tira. Aduh, apa lagi nama unik ni? Contohlah. Izwanul bot Mudahan saya dah orang makin nama tu Nul. Kelak saya nak makin kelak pun. Boleh delete tu. Saya dah. Okay. Alright. So, done. Okay. So, bila awak nak buat coding untuk Telegram, awak tengok di sini, benda dia akan bagi awak adalah token. So, di sini, ini awak kena copy.
Yang ni copy bot ni So macam mana saya nak cari Izwanul nanti? Saya tadi type ada tak Izwanul. Oh, nama awak memang dah ada kat sini Bot. Mana bot? Nah ini. Mana Izwanul bot bukan, apa nama kita yang first tadi Nama yang first kali tadi. Username. Monitoring. Monitoring, ada tak? Monitoring. Mana monitoring Mana monitoring? Banyak sangat ni. Offset monitoring. Sekejap monitoring. Aduh, mana ni? Sekejap, saya cari through phone laju sikit. Ni tu. Apa nama tadi? Bot tadi. Pada bot dek. Bot pada. So Izwanul bot. Patutnya ada lah nama Izwanul tu. Cuba cari ada si Izwanul. Kah sebab saya tu ada dalam situ. Kat situ si muncul lah pun tak pernah si muncul lah. Monitor Izwanul. Nak kat situ. Ni tu. Tu. Dah jumpa bot tu. Tu bot yang dipolah Tu Izwanul bot tadi. Sebelum awak boleh guna tu, awak carilah coding dekat internet untuk ESP8266 and Telegram. Okay, dia pakai 322. Coba tengok random tutorial. Tengok. Dia bagi kat sini. Get your get your Telegram user ID. Tengok di sini dia kata awak dah buat bot kan? Dah buat. So, ni dah tahu tadi, kita dah dapatkan ni. Seterusnya, get your Telegram user ID. Get your Telegram user ID maksudnya nak kena type ID bot, cari ID bot untuk cari awak punya user ID. So, yang ini user ID ni saya tak buat di sini awak sendiri buat, type ini. Okay, ini buat step ni get ID ni. Kemudian dia bagi awak coding. Tengok dia kata kat sini, you also have to install Arduino JSON library. That mean sebelum awak boleh buat ni, dia dah bagi tahu kat sini, awak kena install ini Arduino JSON by Benoit Blancon ni. Dah tadi dah ajar kan? Macam mana nak buat kan? Kemudian apa lagi? Universal Arduino Telegram Bot Library. Kena install juga. Cari Telegram Bot. Okay? Kita tengok kepada coding dia terus. Tengok di sini. Di sini dia kata kat sini example based on ni bla 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 di sini. So di sini ada berapa library. So di sini dia kata tadi awak kena include library ini. Ni dah tahu dah. Yang kacau. Di sini dia kata constant charge SSID replace with your SSID. Ini yang saya kata tadi, gantikan dengan nama hotspot awak sendiri. Ataupun nama awak punya wifi yang awak pakai lah supaya awak punya ESP tu bersambung dengan network tu. And then ini ganti dengan password sendiri. Di sini define bot token. Bot token ini tadi, ini awak dapatkan daripada bot father tadi. Ni. Copy ini masuk kepada ini. Okay. Kemudian chat ID ni macam mana nak dapatkan? Ini daripada yang ni tadi, yang atas kali tadi, mana tadi? Ini. Buat step ni, ID bot ni. Cari ID bot, dapatkan awak punya ID. So, itu yang pertama. Okay, and then dia kata, benda tu. Senaknya berbunyi. Okay. So, kalau tengok di sini, yang ni dah settle. Kemudian dia hantar kat sini, ini yang kacau, unauthorized. Dia kata if text sama dengan start, string, welcome semua. And then use the following command to control your output. LED on to turn on GPIO. Ni, maksudnya dia punya program ni. Kenapa yang ni? Apa yang berbunyi ni sebenarnya? Komputer saya. Aduh, iklan ni. Okay. So di sini bahagian yang boleh awak control sendiri okay.
If text sama dengan LED on, astagfirullahalazim. Kenapa ni? Okay. Program ni, yang ni awak boleh copy dan try dululah program ni ya. Gantikan dengan awak punya bot ID ya. Yang ni. Geram pula saya dengan iklan ni ya. So yang ini saya rasa program ini memang boleh pakai ni program ni ya. Cuma awak kena gantikan benda-benda yang ni. Boleh tak? Boleh tak? Benda tu Boleh. boleh okey ni boleh yang ni. Saya bagi contoh saya punya yang untuk saya punya projek yang sebelum ni. Ini contohlah. Ini adalah saya punya projek yang sebelum ni. Kena benda tu bunyi-bunyi. Aduh. Geram saya. Ni adalah contoh macam mana Swiss yang ni. Yang start tadi kan dalam coding tadi tu yang ada slash if tadi kan. So ini adalah command dia lah. Yang contoh bila bot awak dah ni setting kan. So awak kena try dulu bot itu, runkan dia sampai dia berjaya. Bot pula coding tu sampai dia berjaya, baru awak edit seperti yang awak nak. Faham tak? Boleh tak? Program tu memang akan berjaya lepas awak set lah. Tapi untuk membolehkan dia run seperti yang awak nak, awak kena tahu kat mana nak edit lah. Okay, saya harap dengan apa yang saya kongsikan sedikit ni boleh membantu sedikit sebanyak lah dalam projek awak macam mana awak nak baca coding, macam mana awak baca error sampailah awak hasilkan awak punya projek awak lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, terima kasih semuanya. Okay, terima kasih kena sanggup duduk mendengar saya selama berapa jam, kan nak 3 jam juga lah. Okay, so terima kasih semua, semoga berjaya lah dalam projek awak. Okay, Assalamualaikum. Salam.